2 kali 2. Jadi maksudnya kita ada A, B, C, D. Okay. Baik, so row pula. Baris bagi darabkan dengan laju. Okay. So jadi A adalah baris pertama laju yang pertama. So baris pertama laju yang pertama. So 3 darab 0 tambah 2 darab 4. Okay, betul. B 3 darab negatif 2 tambah 2 darab 1. Okay, betul. Sebab dia baris 1, laju 2. Okay, kemudian E adalah baris 2 laju 1. So baris 2 laju 1, negatif 1 darab 0 tambah 0 darab 4. Betul. Okay. Kemudian baris 2 laju 2, negatif 1 darab negatif 2 tambah 0 darab dengan 1. Okay, jadi yang ni jalan kerja betul. Okay, diterima. Jadi kamu darab ni tambah, make sure betul lah. Negatif 6 tambah 2, negatif 4, 2. Okay, betul. Jawapannya 8, negatif 4, 0, 2. Dan mesti kurungan mesti macam ni. Dia mesti besar merangkumi semua. Okay, ni bukan salah. Ni betul lah ni. Sebab kalau pelajar tulis 8, 0, negatif 4, 2, kurungan dia kecil macam tu saja, ni salah. Kurungan mesti merangkumi semua. Atas sampai bawah. Okay, itu pertama yang salah. Kalau pelajar letak ni garisan di antara. Okay, garisan ni pun tak boleh. Salah. Make sure jangan ada benda-benda selain daripada apa yang sepatutnya. Jadi dia mesti dalam bentuk begini. So jarak mesti jarak yang berpatutan. Jangan terlalu dekat sampai kita boleh rasa keliru. Ini sepatutnya 8 negatif 4. Bukannya 84. Macam tu. Okay. Alright, kita teruskan dengan soalan nombor 16. So soalan 16. Okay, so betul. So ini soalan dia. Jadi, ni adalah 2 kali 2. Dia dah tulis dah. Okay, 2 kali 2. Darab 2 kali 1. Jadi jawapannya mesti 2 kali 1. Baris dia ada 2, laju dia 1. Okay. Jadi, seterusnya kita tengok baris darab dengan laju. So, jadi kita ada 2, 1. So, A, B lah. Okay, baris 1, laju 1. Baris 1, laju 1, 1 darab 5. Tambah 4 darab negatif 3. Okay, betul. Kemudian, baris 2, laju 1. 0 darab 5. Tambah negatif 2 darab negatif 3. Okay, betul. So, ini berhak 1 markah. Dan jawapan akhir 5 tolak 12. So negatif 7 dan 6. Okay, betul. So ini 1 markah. So 2 lah. Baik. So kita teruskan soalan nombor 17. 24, 1, 3 kita darabkan negatif 2 dan 5. Okay, jadi 2 kali 2 darab 2 kali 1. Jadi jawapan akhir mestilah 2 baris 1 laju. Okay, seperti yang ditulis kat sini. So, jadi A adalah baris 1. Okay, baris 1 laju 1. Baris 1 laju 1. So, 2 darab negatif 2 tambah 1 darab 5. Okay, betul. So, B baris 2 laju 1. 4 darab negatif 2 tambah 3 darab 5. Okay, betul. Walaupun kehilangan 1 bracket. Tapi sebab jalan kerja, okay, diterima lagi. Okay, kemudian kita sambung. Kita tengok dia betul tak kira ni. Negatif 4 tambah 5, 1 betul. Negatif 8 tambah 15. Negatif 8 tambah 15 adalah 7. Okay, betul. So, N1. Okay, betul lah. So, begitu. Tak ada masalah. Darab-darab.
Okay. So kita pergi dulu 4 dengan 8 tak ada lagi yang menghantar. Al-Fatihah kata dia tak dekat dalam rumah tapi tak apalah. Nanti saya bincang sekali. Kita pergi soalan nombor 9 je terus. Okay, sekejap cikgu tengok 9 soalan jawapan dia betul tak? Okay. So soalan nombor 9 kita kena cari matriks songsang. Jadi A, B, C, D. Betul, bagus. Kita label supaya tak keliru. Jadi AD 3 darab kosong tolak BC 2 darab negatif 1. Okey, barulah kita tengok matriks. A dengan D kita tukar kedudukan. B dan C kita negatifkan. Jadi betul. So ini berhak 1 markah. Okey, kadang-kadang dia bagi 1, kadang-kadang dia bagi 2. Ikut bergantung pada soalan. So 1 markah. So dia selesaikan ni. Ni 3 darab kosong kosong. Negatif 2 darab negatif 1 dia jadi 2 lah 1/2. Okey. Kemudian kita darabkan skala masuk dalam matriks. Kosong, 1/2, negatif 1, 3/2. Okey, betul. Okey, berhati-hati Ini tanda ni berhati-hati. Tapi so far kat sini betul lah, tak ada masalah. Baik. So 4 dengan 8. Kita tengok soalan nombor 4. Di soalan nombor 4, matriks kita adalah 4, 6, 5, 8. Okey, jadi 1 per. So A, B, C, D. 4 darab 8, AD minus tolak 5 darab 6, BC. So matriks A dengan D tukar kedudukan 8 dan 4. B dan C kita negatifkan. Okey. So ini 1 markah. Okey, 8, 16, 4, 36. Mana kalkulator cikgu? 36 tolak 36 lah. Apa guna kalkulator? Okey. 8, 16, 4, 3. Betul. 32 tolak 30. Kenapa 6? 2. 32. Okey. So 8, negatif 6, negatif 5, 4. So jadilah dia 4, negatif 3. Negatif 5/2 dan 2. Okey, so ini jawapan akhir. So periksa kamu punya jawapan Okey. Teruskan dengan soalan nombor 8. Soalan 8 adalah 3, 5, negatif 2, negatif 4. Okey. Jadi matriks songsang A, B, C, D. 1 per 3 darab negatif 4 tambah negatif 2 darab dengan 5. Okay. So matriksnya tukar kedudukan A dan D, negatif 4, 3. B dan C kita negatifkan jadi 2 dan negatif 5. So jadi negatif 12 tolak 10. So dia jadi negatif 1/2. Betul kan? 5, 10, 4, 8, 12. Betul ya? Okey, negatif 4, negatif 5, 2, 3. So akhirnya dia jadi 2, 5/2, negatif 1 dan negatif 3/2. Okey, jadi untuk matriks kalau kamu nak tukar dia dalam bentuk pecahan tak ada masalah. So jadi 2.5. So negatif 1, negatif 1.5. Okey juga, tak ada masalah. Diterima. So 1 markah jalan kerja, 1 markah nilai akhir. Okey, selesai. Jadi ada soalan tak dari segi jalan kerja? Tiada cikgu. Okay, Tiada cikgu. Alright.
So, dah tengok saya bagi dah latihan hari ni. So, ini dia. Kalau kamu tengok, ini semua adalah soalan-soalan. Soalan nombor 1 sehingga soalan nombor 6 ni, semua adalah soalan-soalan SPM yang sebenar. Datang daripada pelbagai tahun dah. Sejak tahun 2003 ada. SPM 2003. Dan saya ada banyak lagi sebenarnya. Tapi macam terlalu banyak kalau nak bagi kamu dan saya kena translate satu-satu. Sebab saya punya bank soalan saya semua dah bahasa Inggeris. Jadi saya bagi nak kena tukar bahasa Melayu lah pula. Okay, so saya ambil sikit je. Saya ada banyak, saya ada 3 dokumen yang berbeza dan setiap dokumen ada banyaklah soalan. Okay, 1 hingga 6, 7 sehingga 10. 7 hingga 10 ni adalah soalan-soalan percubaan negeri. Percubaan negeri tahun 2020. Percubaan ni ada tahun selain daripada 2020 juga, ada 2019, 2018. Jadi saya punya bank soalan banyak. Tapi saya ambil yang 2020, tapi saya suka tengok percubaan. Bukan SPM sebenar. Okay, sebab SPM sebenar, kamu boleh tengok, kamu boleh beli buku dia. Okay, boleh beli buku dia sekarang. Tapi soalan-soalan percubaan negeri ni tak ada orang bukukan. Okay. Jadi saya ambil soalan yang berkenaan KBAT. Okay, KBAT ni bukannya soalan susah ya. Kamu kena tukar persepsi. KBAT tu bukan soalan susah. Tetapi KBAT adalah soalan yang mempunyai unsur-unsur kehidupan sebenar. Okay. Jadi contoh soalan 10 ni pasal pasang jubin lantai. Dia ada unsur-unsur benda yang betul. Okay, soalan nombor 9 pasal nak pasang butang kat baju. Soalan nombor 8 pasal harga jualan. Okay. Soalan nombor 7 pasal dia nak beli stand. Cuma 1 hingga 6 ni bukan soalan KBAT lah. Sebab soalan ni bukannya soalan yang ada unsur kehidupan sebenar. Dia purely konsep matematik yang nak diuji. Okay. Jadi apa yang saya nak tunjuk kat kamu adalah kalau kamu perasan 1 hingga 6 ini dia akan pusing-pusing benda yang sama. Okay. Cuma kalau setiap soalan yang saya pilih ni adalah menunjukkan cara dia menjawab yang berbeza. Okay. Tengok contoh soalan nombor 1 ni, saya ada soalan macam ni. Serupa, cuma dia tukar je matriks dan dia tukar persamaan linear serentak kat bawah ni. Dalam pelbagai tahun. Jadi ada lebih daripada 1 tahun dia uji benda yang sama. Sama juga soalan nombor 2 ni, dia berbeza dengan soalan nombor 1 di mana soalan nombor 1 ada persamaan linear serentak. Soalan nombor 2 dibagi dalam bentuk matriks. Samaan matriks. Okay, dan kat sini dia ada buat perbandingan. Okay. Ya, soalan nombor 3 pula dia tengah cerita pasal tiadanya matriks songsang. Ini pun boleh diberi tetapi kat bawah ni semua lebih kurang sama saja. Okay. Kat sini nombor 4 dia masukkan unsur elemen identity matrix. Okay, soalan nombor 4. Soalan nombor 5 pun identity matrix. Cuma ada perbandingan 2 matrix pula. Berbeza dengan nombor 4. So cikgu pilih soalan yang dia pelbagai bentuk dan rupa. Pelbagai bentuk dan rupa. Tetapi kena ingat setiap bentuk dan rupa ini sebab SPM kita dah banyak tahun kan, banyak kali. Dia pernah diuji lebih daripada 1 kali lah bentuk dia. Cuma dia tukar matriks tu saja ataupun dia tukar pemboleh ubah yang diberi. Okay, jadi dia pusing-pusing macam tu. Tetapi sekiranya SPM kamu tak masuk soalan yang macam ni, tetapi dia lebih kepada soalan KBAT. Okay, nanti kita akan selesaikan soalan KBAT. Kita tengok apa yang sama sebenarnya
dalam kesemua soalan-soalan kebat ni. Jalan kerja dia lebih kurang sama. Yang tak sama adalah selalunya kamu kena keluarkan persamaan linear yang ke awal tu yang berbeza. Okay? Baik. So kita pergi kepada yang konsep yang bukan soalan kebat dulu. Jadi dalam soalan-soalan matriks, soalan-soalan matriks, corak dia adalah soalan yang pertama ni sama ada dia akan tanya kamu pasal matriks songsang, okay, ataupun dia tanya kamu pasal tiada matriks, okay, tiada matriks, ataupun dia tanya pasal identity matriks. Tiga benda tu je dia akan tanya selalunya. Okay, dia akan cakap pasal matriks songsang. Matriks songsang ni pun ada pelbagai jenis soalan, tapi akhirnya dia sebenarnya tanya pasal matriks songsang. Okay, kedua adalah pasal apa terjadi kalau tidak ada matriks songsang. Dan ketiga adalah pasal identity matriks. Okay, so kita tengok yang matriks songsang. Jadi ini kita dah buat seperti latihan semalam. So bila ditanya apakah matriks songsang, jadi kamu kena buat skala dan matriks kita. Jadi jawapan kat sini patutnya 1/2 darab 4 tambah 6 darab 1. Lepas tu 4 dan 2 tukar kedudukan, negatif 6, negatif 1. So apa ni, 8 tambah 6, 14. So 4, negatif 1, negatif 6, 2. Jadi jawapan kamu patutnya 2/7. Cikgu tambahkan tolak. Terima kasih. Itulah kenapa 14 tu besar sangat kan. Terima kasih, tolak. 6 darab 1. So kat sini adalah 2. Bagus terima kasih. 2, negatif 1/2, negatif 3 dan 1. Okey. So kat sini ada perdebatan cara bagi markah. So kita tengok dulu B. B pula sentiasa akan tanya kamu pasal nak cari nilai sesuatu pun boleh ubah lah. Selalunya dia akan bagi X, Y, tapi boleh jadi apa-apa pun boleh ubah. Apa-apa pun dia mesti ada 2 pun boleh ubah. Okay, kamu kena gunakan kaedah matriks. Jadi kaedah matriks ni, kalau soalan yang paling basic, dia akan bagi kamu persamaan linear serentak macam ni. Okay, persamaan soalan yang tak basic sangat, okay, dia akan bagi kamu ni. Macam ni. Iaitu dia dah susunkan untuk kamu. Sebab bila dia dah susun kat sini, maksudnya dia dah tolak satu markah sebenarnya. Dia tak bagi kamu markah. Bukan maksudnya, macam nak cakap, bukannya kamu dapat penalti ke apa. Tapi dia dah bagi kamu markah yang pertama tu. Jalan kerja yang pertama. Jadi, kamu akan ada kekurangan markah lah. Markah yang diberi. Okay. So kalau dia bagi kat macam ni, markah pertama selalunya adalah bila kamu tukar persamaan linear serentak ini kepada bentuk matriks. Okay. Tetapi keadaan ataupun susunannya mesti dalam bentuk begini. Okay. Cikgu tulis 2K plus 6M sama dengan 0. K tambah 4M sama dengan 1. Okay. Syarat dia bila kamu nak tukar kepada matriks bentuk ni, pastikan K mesti atas dengan bawah K, M mesti atas dengan bawah M. Sekiranya M ada kat depan, K kat belakang, jadi dia tak sama, kamu kena susun dia balik supaya dia sama. Okay. Kemudian mesti sama dengan sebelah kanan ni adalah nombor-nombor yang tidak ada pemboleh ubah. Mesti disusun macam ni.
So jadi alhamdulillah lah, selalunya soalan dah bagi, memang dia dah susun. Melainkan dia jahat lah, dia saja je nak uji kamu, dia tak susun. Okay, kat sini dia dah susun, tak ada masalah. Okay, bila dah susun, matriks 2 kali 2 kita yang pertama, kita akan ambil daripada sebelah kiri. Ambil dari sebelah kiri, kita akan tutup ni. Segala pun boleh ubah, abaikan dengan operasi kita abaikan. Kita nak tengok skala kat depan dia tu je. Okay, jadi K ni mesti ingat ada nombor 1 kat depan. So jadi dia punya matriks akan jadi 2, 1, 6, 4. Itu sahaja. Okay. Kemudian sebelah sini mestilah matriks 2 kali 1. Jadi ambil pemboleh ubah. Mana satu yang datang dulu, dia kena duduk kat atas. Tengok kat sini, mana satu kat depan pemboleh ubah dia duduk atas. Bukannya dia duduk bawah. So jadi K datang dulu, so K kat atas. M kat bawah. Okay, kalau kamu susun balik dan M kamu kat atas, M kamu kat depan, jadi kamu punya matriks M tu akan ada kat atas. Okay. Maksud saya lah, yelah kamu nak bazir masa, kamu pergi susun balik 6M tambah 2K sama dengan 0. Lepas tu 4M tambah dengan K sama dengan 1. Jadi yang ni, kamu akan jadi, kamu punya matriks 2 kali 2 adalah 6, 4, 2, 1 dan dia akan jadi MK. Tapi dia betul dua-dua ni betul. Sebab jawapan akhir nanti kamu akan dapat jawapan yang sama. Tak ada masalah. Okey. Kemudian bukan pengakhirannya, mesti ada sama dengan. Okey, sebelah sini pun adalah 2 kali 1 punya matriks. Ambil yang sebelah kiri. Sebelah kiri ni ambil bulat-bulat jadi 0, 1. Okey, bila wujudnya 2 kali 2 dengan 2 kali 1 sama dengan 2 kali 1. Dia mesti lengkap ni. Matriks-matriks ni. Barulah kamu berhak dapat 1 markah. Dia sama ada akan letak K ataupun dia akan letak sebagai P1 iaitu pengetahuan kamu. Kamu tukarkan daripada persamaan kepada bentuk matriks. Okey, faham Kedudukan mesti 2 kali 2 yang kat hadapan. Lepas tu belakang dia adalah 2 kali 1 sama dengan 2 kali 1. Kamu letak 2 kali 1 kat depan, lepas tu baru 2 kali 2, salah. Tak boleh. Susun dia mesti macam ni. Baik, faham So itu dia. Susunan penting. Tak tersusun, salah. Tak ada sama dengan 01, salah. Macam-macam benda lah kat sini boleh jadi salah. Tapi sebenarnya dia adalah mudah. Jadi janganlah hilang 1 markah ni. Okey, dah dapat ini. Inilah skill ataupun kemahiran yang kamu perlu ada iaitu tukar daripada persamaan kepada bentuk matriks. Barulah dekat bawah kita akan menggunakan matriks songsang. So matriks songsang yang akan terlibat adalah mesti 2 kali 2 punya matriks ni. Ini yang akan songsangkan. Jadi apa yang kamu tulis kat bawah adalah KM kekal sebelah kiri sama dengan yang ni songsang dahulu. Barulah 2 kali 1 kat belakang. Penting Ini mesti di belakang. Bukannya dia ada kat depan ni. Salah. Ni mesti berada di belakang. Okey. Konsep dia untuk sesiapa yang nak faham konsep Sebab matriks dia begini. Kita ada satu matriks A iaitu 2 kali 2. And then saya ada matriks X iaitu matriks 2 kali 1. Okay. Sama dengan matriks Y iaitu 2 kali 1. Sama Ni
sama dengan matriks kita yang besar ni. Okay, kenapa Y ni tidak boleh diletakkan di hadapan? Sebab ini adalah matriks, bukannya nombor pemboleh ubah yang kita belajar seperti biasa tu. Okay, bukannya persamaan linear ke apa, bukan. Ini adalah matriks. So, jadi sebabkan dia matriks, kita ada peraturan-peraturan matriks yang tertentu. Jadi peraturan matriks dia begini. Kalau kamu ubah sesuatu dan kamu ubah tu kamu letak dia berada di hadapan, jadi sebelah kanan tu pun mesti ada kat depan matriks tu. Okey, contoh saya nak X sebab kita nak cari K dengan M. Jadi akhirnya saya nak X. Jadi bila saya nak X, saya kena buang A. Bila nak buang matriks A, bukannya Y bahagi A. Kan? Sebabkan bahagi dalam matriks tidak wujud, kita gantikan dia dengan inverse. Jadi inverse tak boleh letak belakang X. Kerana peraturan dalam matriks A ataupun in matriks, sesuatu matriks darabkan dengan matriks songsang dia adalah sama dengan matriks songsang darabkan dengan matriks dia akan dapat identity matrix. Okey, saya nak identity matrix kerana apa-apa identity matrix saya darabkan dengan apa-apa matrix akan dapat balik matrix tersebut. Okey, faham Punca saya kena letak inverse matrix, saya tak boleh letak kat belakang X ni. Tak boleh. Sebab dia dah mengganggu X ni kat tengah-tengah. Saya mesti letak di sebelah-sebelah. Sama ada kat depan atau kat belakang untuk dapatkan identity. Jadi, tak boleh letak macam ni. Saya kena letak inverse of A kat depan. Jadi bila letak kat depan, sebelah kanan tu pun dia mesti letak di hadapan. Dia tak boleh letak kat belakang. Posisi dia mesti sama. Faham Jadi kerana kita nak letak matriks songsang, Allah. Sebab ini akan jadi identity. Jadi dia akan jadi identity darabkan dengan X sama dengan inverse darab dengan Y. Okey. Dan identity darabkan dengan sesuatu matriks akan dapat balik matriks tersebut. Barulah saya dapat X sama dengan matriks songsang darab dengan sesuatu matriks Y. Itu cara kita dapatkan X. Okey. Jadi ini adalah dua peraturan dalam matriks. Kamu nak darab dia, kedudukan dalam matriks adalah penting. Kalau dia di depan, dia mesti duduk di depan. Okey? So begitu. Ini bukan sama macam matematik biasa kita buat. Persamaan linear ke, persamaan kuadratik ke, bukan. Okey? Jadi sebab itu kedudukan dia ni mesti berada di hadapan. Dia tak boleh ada kat belakang. Sebab dia kena ikut sini lah. Okey. So, kalau kamu perasan, matriks songsang bagi ini, selalunya dia dah suruh kamu selesaikan dalam soalan A. Okey, cuba kamu tengok A. Nampak matriks ni sama je dengan matriks ni. Kalau kamu perasan. Jadi sebenarnya dekat A, saya dah buat dah matriks songsang ni. Jadi ambil je jawapan ni, masukkan dekat sini. Tak perlu buat semula. Okay, jadi kat sini gantikan saja, dia akan dapat 2 negatif 1/2 negatif 3 1. 0 1. Okay, barulah dekat sini kita buat operasi matriks. Buat operasi matriks, jawapan akhir mestilah 2 kali 1 punya matriks. Jadi kita ada K, ada M. Jadi baris
baris darabkan dengan laju. Sama dengan, so K saya adalah baris 1 laju 1. So 2 darab kosong tambah negatif 3 darab 1. So M baris 2 laju 1. Negatif 1 per 2 darab kosong tambah 1 darab 1. Okey, barulah kamu akan dapat negatif 3, 1. Okey, ni bukan pengakhiran Jadi langkah terakhir. Sebab tanpa langkah ini kamu tidak ada markah. Kamu kena tulis K sama dengan negatif 3, M sama dengan 1. Okey, jom kita tengok markah kat mana. Okey, so total markah adalah 6 markah. Okey, total markah 6. Okey, 1 markah dia dah bagi kat sini. Okey, 1 lagi markah dia akan bagi kat sini. Okey. 2 markah akhir. Okey, 1 dekat sini. Tukar kepada matrix. Kat sini dia bagi. Tapi tengok dekat inverse ni dia tak bagi. Kenapa? Sebab dekat sini kamu dah buat inverse. Jadi kat sini dia akan ada 1 markah bila kamu gunakan matrix songsang. Dan jawapan akhir 1 markah. Okey. Jadi dia akan bagi markah kat sini. Ini dia tak bagi lagi dah. Sebab dia dah bagi dekat A. So kat sini dia bagi sebab kita kembangkan dengan betul. Dan ni yang penting. Markah 2 markah terakhir adalah bila mana kita tulis semula K dan M. Kalau kamu tinggalkan dia dalam bentuk matrix, tidak ada markah. Jangan kerja. Jadi semalam yang kita dah buat, dah merangkumi 2 markah kat sini. Ini kemahiran yang kita buat semalam, iaitu matrix songsang dengan operasi matrix. Jadi kalau kamu tengok benda-benda ni, benda yang akan berulang. Soalan dia benda yang akan berulang. Baik. So kita tengok soalan nombor 3 dulu. Baru kita pergi soalan nombor 2. Ya Allah, dah pukul 12, dekat 12.10 dah. Kita tak masuk lagi soalan keempat ni. Okey, so soalan nombor 3 diberi matrix P adalah ini. Kalau kamu perasan dia ada satu pemboleh ubah yang tidak ada nilai kat situ. Okey, pertama adalah tentukan nilai K sekiranya P tiada matrix songsang. Okey. Saya rasa saya ada bagi tahu semalam tapi kita recap je balik. Dalam formula matrix songsang adalah 1 bahagi AD tolak BC. So kita ada matrix kita lah. Okay. Jadi bila mana matrix songsang tak wujud, maksudnya ini ataupun dalam bahasa Inggerisnya kita panggil determinant. Ini adalah sama dengan kosong. So AD minus BC sama dengan kosong. So benda ini akan membawa kepada tiada matrix songsang. Ingat je. Okay, untuk sesiapa yang tertanya-tanya, kenapa dikira sebagai, kenapa kita label dia tak ada matrix songsang sekiranya benda tu kosong? Okay, dalam dunia matematik, okay, saya cakap pasal dunia matematik. Dunia matematik ni luas So dunia matematik ada termasuknya statistik, ada termasuknya algebra, ada termasuknya bentuk, ada termasuknya programming. Sebab computer programming pun adalah sebahagian daripada matematik. Okay. Jadi dalam dunia matematik, okay, kamu tanyalah sesiapa yang berkerjaya ataupun sedang belajar matematik. Yang lebih tinggi lah, jangan kamu tanya sekolah rendah pula. Okay, dalam dunia matematik, bila kamu ada satu pecahan,
Dan yang bahagian bawah ni, saya tak tahu dipanggil apa dalam bahasa Melayu. Okey. Bahagian bawah ni dia tidak boleh jadi kosong. Kerana secara logik akal, sesuatu benda kamu tidak boleh bahagikan dengan kosong. Dia macam tidak masuk akal. Kenapa kamu nak bahagikan dengan tidak ada apa-apa? Faham konsepnya matematik ni. So matematik ni lebih kepada logik. Jadi dalam dunia matematik, pecahan sekiranya bahagian bawah tu kosong, maksudnya benda itu tidak wujud. Dan tak patut wujud pula. Okay, sebab itulah dikira sekiranya kat bawah tu adalah sama dengan kosong, dia tak ada. Kamu tekanlah kalkulator, kamu ambil kalkulator kamu, letaklah apa-apa nombor, bahagi dengan kosong. Dia mesti jadi error. Dia tak akan bagi. Okay, dia berbeza dengan kosong bahagi satu. Kosong bahagi satu wujud. Sebab secara logik akal, kamu boleh bahagikan dengan sesuatu. Benda yang kamu tak ada, boleh bahagikan dengan sesuatu. Tetapi tidak sebaliknya. Okay, so kat sini dia akan jadi kosong lah. Okay, jadi sebab itulah AD minus BC sama dengan kosong akan memberi maksud tiadanya matriks songsang. Okay, so tentukan nilai K sekiranya P tiada matriks songsang. Jadi kamu ambil ni saja. Gunakan matriks yang diberi. So A, B, C, D. Jalan kerja kamu akan jadi AD minus BC sama dengan kosong. Tulis dia balik. Okay. Kamu gantikan nilai-nilai dia. So K darabkan dengan 1, tolak 3, darabkan dengan 2 sama dengan kosong. Jadi K tolak 6 sama dengan kosong. Jadi K adalah sama dengan 6. Selesai. Itulah nilai K. Okay. So kat sini dia bergantung. Dia boleh jadi 2 markah, dia boleh jadi 1 markah. Kalau 2 markah, kamu masukkan nilai. Ini jawapan akhir. Ataupun kalau dia kedekut markah, dia tak akan bagi poin ni. Tapi kebanyakannya dia bagilah markah kat sini. 2 markah. Tengok total berapa? 7. Betul lah. Dia akan bagi. Okay. Selesai So apa-apa yang cakap pasal tiada matriks songsang, ini je kamu mulakan. AD tolak BC sama dengan kosong. Tu je. Lepas tu masukkan nilai, kamu dapat balik nilai. Kamu boleh ubah. Okay, seterusnya. B. So sekiranya K adalah sama dengan 8. So bukan 6, 8. Jadi maksudnya wujudlah matriks songsang tu. So hitung matriks songsang. So ini kamu boleh buat sendiri. Gantikan je K dengan 8. Okey, seterusnya. Dengan menggunakan kaedah matriks, tentukan nilai U dan W yang memuaskan persamaan matriks di bawah. Okey, so nampak ni. Matriks ni dia dah susun ikut apa yang kita nak. Iaitu 2 kali 2 darab 2 kali 1 sama dengan 2 kali 1. Dan kalau kamu perasan, matriks 2 kali 2 ini sama dengan matriks P. Sebab K sama dengan 8 kita dah gantikan. Kenapa kita gunakan K sama dengan 8? Sebab perkataan seterusnya. Bila dia cakap seterusnya, maksudnya dia akan ambil kira apa-apa yang kamu dapat daripada soalan sebelum dia. Okey, jadi seterusnya. Jadi gantikanlah 8. Jadi daripada B, apa-apa matriks songsang yang kamu dapat, kamu boleh guna pakai untuk selesaikan persamaan matriks kat bawah ni. Okey. Jadi kita buat. So 8, 2, 3, 1. Sama dengan 2, 4.
Allah. Terpaksa. Okay, UW sama dengan 24. Tu kan 24. Okay. Jadi, dia dah susun untuk kamu jadi tak ada markah untuk yang pertama. Okay, tulis UW. So, inverse ni sepatutnya kamu buat di soalan B lah. Okay, 1 per 8 darab 1 tolak 3 darab 2. Susun balik 1, 8, negatif 3, negatif 2. Okay, ni matriks songsang. Lepas tu letak 2, 4 kat belakang. Okay, so kat sini pun tak ada markah sebab markah ini dia dah bagi dekat soalan B. Kat ni soalan C kan. C ni tak akan bagi jugalah sebab soalan B kita dah buat ni. Okay, so jadi 8 tolak 6 adalah 1/2. Jadi 1/2, negatif 1, negatif 3/2, 4. Baik, baris darab laju. So, baris 1 laju 1, 1/2 darab 2, tambah negatif 3/2 darab 4. Okey, baris 2 laju 1, negatif 1 darab 2, tambah 4 darab 4. Okey, so dia akan dapat 1 tolak 6. So, negatif 2 tambah 16. So, jadilah dia negatif 5, 14. So, akhir sekali, U sama dengan negatif 5, W sama dengan 14. Okay, so markah dia seperti biasalah. So, 2 markah ada kat sini dah. Okay. So, kat sini, ini sebenarnya adalah markah untuk soalan B. So, kat sini sepatutnya ini satu markah untuk soalan B. Jawapan akhir dia 1 markah. Okay, untuk soalan ni, ini 1 markah. Soalan C, bila kita buat operasi matematik dan 2 jawapan akhir. 2 markah. Jadi, kalau kira 2, 3, 4, 5, so 6, 7 daripada soalan A. 6, 7. Okay. Dapat dah So kat situ, dia ulang-ulang benda-benda yang sama. Okay. Sekarang kita pergi kepada soalan soalan 5. 4 dengan 5, 4 sebenarnya lebih senang daripada 5. Tapi saya kena skip 5, tak ada masa ni. 10 minit lagi, Allah. Okay. Kita pergi kepada soalan 5. So tadi kaedah pertama adalah pasal hitung matriks songsang. Kaedah yang kedua adalah bila ditanya pasal tiadanya matriks. Okay. So yang ketiga dia boleh tanya pasal identity matrix. Okay. So identity matrix seperti yang cikgu dah bagi tahu tadi, dia adalah apa-apa matriks darabkan dengan songsang dia sama je dengan matriks songsang darabkan dengan matriks, dia akan dapat identity matrix. Dan apa-apa nilai ataupun matriks yang kamu darabkan dengan identity matrix, kamu akan dapat balik matriks tersebut. So, 2 peraturan dalam matriks. Just ingat. Okay, so diberi kat sini. Ini adalah matriks P. Ini adalah matriks Q. Dan dia kata matriks P darab dengan matriks Q, kamu akan dapat identity matrix. So nampak ini dah jadi satu clue.
So P dengan Q mesti salah satunya adalah songsang kepada matriks salah satu dia. Okey, tak pastilah mana satu P ataupun Q yang songsang. Tetapi bila kita bagi tengok kat sini, kamu tengok Q ada pecahan ataupun skala kat depan. Jadi ini adalah petanda yang paling besar sekali diberi kat kamu. Q ni sebenarnya adalah matriks songsang. Ini adalah inverse of P. Sebab kewujudan skala kat depan ni. Okay, so kamu boleh juga check punya matriks. 6 ada dekat bawah, P 6 ada kat atas. Jadi betul ni. Maksudnya ditukar kedudukan. Kemudian 5 sini ni negatif, dia jadi positif. Betul? Dia negatifkan. 3 jadi negatif 3. Begitu. So kita tahu, sekarang kita dah confirm. Betul lah, Q ni sebenarnya adalah matriks songsang bagi matriks P. Okey, dengan pengetahuan yang kamu dah ada, kita boleh tentukan nilai K dan M. Okey, so rasa-rasanya K tu berapa tu? Negatif 2. Ya, negatif 2. So M? M berapa? So M kamu kena buat jalan kerja lah kan? AD tolak BC. So AD tolak BC, AD BC mesti ambil daripada matriks P. Tak bolehlah matriks Q. So A, B, C, D. So 6 darab negatif 2 tolak negatif 5 darab 3. So negatif 12 tolak negatif 15. Negatif 12 tambah 15 dapat 3. Selesai. Okey, lepas tu seterusnya diteruskan menggunakan kaedah matriks, tentukan nilai X dan Y yang memuaskan persamaan matriks di bawah. So sama je dengan soalan kita buat sebelum ni. Cuma kat sini dia akan bagi markah untuk, dia tak akan bagi markah untuk matriks songsang sebab kita boleh ambil daripada Q. Okay, so buat je lah. 6, 3, negatif 5, negatif 2, XY, 4, 7. Okay. So jadi XY, kalau perasan, 6, 3, negatif 5, 2 sama dengan P. Sama je dengan P. Jadi songsang dia adalah Q. Di mana M kita adalah 3, K adalah negatif 2. Jadi salin balik. 1/3. K adalah negatif 2. Jadi 4, 7. Okey, so kat sini pun tak dapat markah untuk matriks songsang lah. Sebab dia dah buatkan untuk kamu. Kat atas tu, Q. So seterusnya saya bagi kamu buat sendiri. Cuba sendirilah Okey. Bila cakap dengan kamu tadi saya lupa ada satu benda. Okey, yang ni satu benda saya terlupa nak bagi tahu. Okey, dalam soalan dia bagi kamu persamaan linear serentak, dia menggunakan pemboleh ubah K dan M. Okey, nampak Dia guna pemboleh ubah K dan M. Sekiranya kamu tukar kepada matriks, kamu secara automatik tukar K dengan M, kamu guna XY. Okey, dalam soalan dia guna K dengan M. Tetapi bila kamu tukar kepada matriks, kamu tukar dia XY. Jadi bila kamu tukar XY, kamu tidak dapat markah ni Kamu tak dapat markah ni dan benda yang kamu tak akan dapat adalah jawapan akhir ni. Ni. Jadi 3 markah kita tolak. Sebab kamu tidak menggunakan pemboleh ubah yang diberi. Berhati-hati. Okey. Untuk elak daripada kehilangan markah adalah
Kalau kamu mesti nak guna XY, kamu kena bagi tahu. X saya adalah K, Y saya adalah M. Okey, baru kamu boleh guna XY. Kalau tidak, memang tak boleh. Okey, kalau tidak memang tak boleh. Kamu kena guna juga K dan M. Okey, faham So itu selingan, saya lupa nak bagi tahu tadi. Okey, so kita bincang satulah soalan kebat. Kamu pilih 7 hingga 10. Soalan mana satu kamu nak? Kita bincang. 7 lah. Soalan berapa? 10. Nak soalan 10? Ni? Ya, cikgu. Ya. Ya. Oh, seronok sebab berwarna Okey. Kita tengok soalan nombor 10. So, ini adalah percubaan kertas negeri Perlis pada tahun lepas lah. So, Encik Syamil bercadang memasang jubin. Kamu harap-harap tahulah jubin tu apa pada lantai 2 buah wakaf di halaman rumahnya. So, wakaf ni macam gazebo lah. Cuma gazebo dia naik daripada tanah. Maksudnya dia ada platform. Wakaf ni selalunya dia setara je dengan tanah tu. Okay. So beliau akan menggunakan jubin berbentuk segi empat sama. Segi empat sama saya nak tanya dalam bahasa Melayu, segi empat sama ni adakah dia square ataupun dia rectangle? Okey, adakah dia bentuk macam ni? Macam ni Bentuk macam ni Square? Ya, cikgu. Okey, bukan rectangle. Sebab dia bahasa Melayu. Okey, so berbentuk segi empat sama berwarna hitam dan putih. Jadi dia nak guna dua warna lah. So ia akan disusun mengikut corak seperti di Rajah 4. So dia nak tunjuk corak dia. Setelah menghubungi kedai jubin, kos pembelian jubin untuk wakaf satu apa ni? Iyalah kot. Iyalah RM72. Dan wakaf 2 adalah RM140. Okay, nampaklah sebab wakaf 2 ni pun lagi besar. Nampak macam lebih besar lah. Okay, dengan menggunakan kaedah matriks, kira harga sekeping jubin putih dan sekeping jubin hitam. Okay, jadi cara pertama bila kita nak buat macam ni, kamu kena tahu akhir sekali kita nak kira apa. Okay, akhir sekarang saya nak harga dan dua benda, jubin putih, jubin hitam. Jadi kat sini terus label siap-siap, kita punya pun boleh ubah. Saya guna warna biru. Okay. X adalah harga jubin putih. Y adalah harga jubin hitam. Okay. Ni adalah proses yang paling penting iaitu label. Label X tu apa, Y tu apa. Okay. Nanti kita tengok bila dah habis nanti kenapa kita kena label. Alright. So bila tengok kat sini, saya ada harga, jumlah harga. Bilangan dia saya kena kira lah. Betul tak? Sebab kita nak beli berapa. Berapa bilangannya dengan harga dia. Okay, so kat sini ada hitam ada berapa ni kira? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ni boleh potong 2, 9, 10, 11, 12. Okay, so hitam ada 12. Putih 1, 2, 3, 4. So putih ada 4. Okay, untuk wakaf 2, hitam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Okay, putih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. Jadi jumlah adalah 72 dengan 140.
Jadi perkara kedua kita kena buat persamaan linear serentak. Persamaan linear dia berapalah. Okey, so persamaan linear yang pertama kita buat untuk wakaf 1, 12 jubin hitam darabkan dengan harga jubin hitam. Harga jubin hitam adalah Y. So 12 darab Y tambah 4 putih darabkan dengan harga jubin putih. So harga jubin putih adalah X. Sama dengan harganya RM72. Okey, so wakaf 2, 20Y tambah 10X sama dengan 140. Okey, ini akan ada 2 markah Ini akan ada 2 markah. Kalau pemeriksa tahun itu kedekut markah, dia hanya bagi kamu 1 saja untuk salah satu. Tapi ini berhak 2 markah. Okey, bila dah dapat, cikgu sarankan, tapi tak buat pun tak ada masalah. Cikgu sarankan adalah untuk kamu permudahkan persamaan tersebut. Okey, contoh. Yang pertama ni, saya boleh permudahkan dia dengan bahagi dengan, sekejap, boleh bahagi 4 ke? Saya cuba 2 bahagi 4. Bahagikan dengan 4. So dia akan jadi 3Y tambah X sama dengan 18. Kita bahagikan ke semua terma itu dengan 4. Okey, yang kedua, cikgu boleh bahagikan dengan 10. So dia akan jadi 2Y sama dengan, tambah dengan X sama dengan 14. Okay, kenapa kita permudahkan? Sebab bila nak buat matriks nanti, tak adalah kita darab nombor yang besar-besar. Nombor kecil-kecil lebih comel. Senang sikit. Okay, barulah menggunakan ini, saya tukarkan kepada matriks. So tukar kepada matriks 3, 2, 1, 1. Yang atas yang datang dulu adalah Y. So Y, X sama dengan 18, 14. Kalau kamu nak susun X kat atas, Y kat atas, jadi kamu kena tukarlah ni susun balik. Okay. Dah dapat itu. So Y, X sama dengan, kita kena buat matriks songsang. 3 darab 1, tolak 1 darab 2. So 1, 3, negatif 1, negatif 2, 18, 14. So benda ni biasalah. So 3 tolak 2 jadi 1. 1 bagi 1 adalah 1. So kita abaikan. (18, 14). Okey. So sekarang adalah baris darab lajur. 1 darab 18 tambah negatif 1 darab 14. Negatif 2 darab 18 tambah 3 darab 14. Okey. So jadilah dia 18 tolak 14. Ni berapa ni? Negatif 36 tambah 48, 12. 42, betul kan? Aku main congak je ni. 3 darab 14, 42, betul. Okey. Dapatlah harga kat sini 4. So negatif 36 tambah 42, 6. So jadi Y sama dengan 4, X sama dengan 6. Okey. Saya boleh berhenti kat situ. Selesai. Okey, jadi markah sebab ini berapa markah? 6. Okey, kita tengok kat matriks ini dulu. So pertama adalah seperti biasa dekat sini. Kemudian kita buat inverse, 1 markah.
betul lah. Ini 2 markah untuk jawapan akhir. Betul. Saya rasa dia akan tolak kamu 1 markah. So ini 1 markah. Tengok sebab dia 6 markah kan. 2, 3, 4, 5. Jadi dia hanya bagi salah satu daripada ini 1 markah. Dah agak dah. Sama ada K ataupun N. Okay. So sekarang saya nak komen Komen apa yang pelajar sentiasa buat salah. Okay, pertama adalah kalau kamu perasan kat sini cikgu dah label X tu apa, Y tu apa. Kerana dekat bahagian akhir ni nanti saya tak perlulah tulis harga jubin hitam sama dengan RM4. Harga jubin putih sama dengan RM6. Tak perlu tulis balik. Memadai hanya tulis pun boleh ubah. Y sama dengan 4, X sama dengan 6. Kerana saya dah tulis kat atas bahawa X tu jubin putih, Y tu jubin hitam. Okay, ni pentingnya kita label pemboleh ubah untuk kita tahulah mana satu. Okay, kalau kamu tidak label pemboleh ubah ini, kamu kena nyatakan akhir sekali apakah Y, apakah X. Jadi kamu kena bagi tahu mana satu harga jubin putih, mana satu harga jubin hitam. Jadi saya sarankan perkara pertama label ataupun nyatakan pemboleh ubah yang kamu nak guna. Okey, barulah dekat sini perkara pertama untuk K4 selalunya adalah kamu kena nyatakan persamaan linear yang akan diguna pakai. Mesti ada 2. Wajibnya mesti ada 2. Sebab ni adalah matriks. Sebab matriks melibatkan 2 pemboleh ubah. Jadi dia mesti ada 2 persamaan linear. Okey, so persamaan linear macam ni saya sarankan, so ini satu tips juga adalah untuk kamu permudahkan. Sekiranya tak nak permudahkan tak ada masalah. Cuma kamu punya matriks ni akan guna nombor besar-besar sikit lah. Kat sini pun akan guna nombor yang besar. Okey, kemudian ni benda yang biasa kita buat tadi. Dan akhir sekali mesti label Y tu apa, X tu apa. Okey. So begitulah chat 12. Saya kira dulu nak confirmkan. Mana tahu saya buat soalan salah kan? Okey, betul. Okey, jadi ada apa-apa komen ataupun apa-apa soalan? Ada Mas Rizal. Jadi kamu boleh try lah, cuba buat soalan K4 yang lain. Soalan K4 yang lain dia lebih kurang sama je. Mesti akan ada 2 persamaan linear dan kamu kena selesaikan menggunakan kaedah matriks. Jangan kamu selesaikan menggunakan kaedah linear serentak Maksudnya yang kan substitution method, elimination method. Aku tak tahu apa dalam bahasa Melayu je. Kaedah tu lah, ada 2 kaedah tu. Jangan guna yang tu. Tak ada markah langsung nanti. Kamu akan dapat kosong. Okay. Jadi itu sajalah untuk hari ni. Walaupun kita tak boleh kencang banyak, hopefully kamu dapat sesuatu. Okay. Jadi ada apa-apa last words?